Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kepada kita, walhamdulillah, kekuatan iman, kelapangan waktu, kewarasan fikiran, sehingga walhamdulillah membolehkan kita bertemu dalam beberapa siaran bagi menghayati firman-firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Infitar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, surah Al-Infitar bersama dengan surah At-Takwir dan surah Al-Insyiqaq adalah tiga surah yang mana Ibn Umar pernah meriwayatkan daripada sabda Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seakan-akan ia menyaksikannya dengan mata kepalanya, maka hendaklah ia membaca tiga surah ini. Surah At-Takwir, iaitu yang bermula dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Idza syamsu kuwirat. Selain daripada surah At-Takwir, ia membaca surah Al-Infitar yang insya-Allah kita akan menghayatinya, yang bermula dengan firman Allah, Idza as-samaa'u fatarat. Dan satu lagi surah Al-Insyiqaq yang bermula dengan firman Allah, Idza as-samaa'u insyaqqat. So ini tiga surah dalam maksud hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi menegaskan, barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seakan-akan ia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, maka bacalah tiga surah ini, surah At-Takwir, surah Al-Infitar, dan surah Al-Insyiqaq. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, daripada sabda Nabi ini, maksud daripada sabda Nabi ini, kita dapati bahawa antara ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran tentang apa yang akan berlaku di hari kiamat nanti. Ataupun dengan perkataan yang lain, Allah Subhanahu wa taala yang merahasiakan bila kiamat akan berlaku,
Namun dalam waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran demi gambaran di banyak ayat, termasuk ayat-ayat di 3 surah ini. Inilah kejadian yang akan berlaku bila kiamat itu datang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ia bukan hanya sekadar gambaran apa yang akan berlaku bila kiamat ini datang. Langit berkecai, bila berlakunya gegaran pada bumi. Mungkin sebahagian orang akan menyangka bahawa perkara ini mungkin belum tentu kita hadapinya. Mungkin kita diambil kembali oleh Allah ataupun kita meninggal dunia terlebih dahulu sebelum kiamat terjadi. Mungkin ada orang yang bertanggapan demikian. Ditambahkan pula adanya maksud hadis di mana kiamat, kedahsyatan kiamat yang menyaksikan pelbagai perkara berlaku itulah seperti bumi mengeluarkan isinya, langit jatuh berkeping-keping, letupan gunung ganang dan sebagainya. Kejadian-kejadian ini semua berlaku sedangkan orang-orang beriman dah tiada lagi di atas muka bumi. So bagi kita, walhamdulillah, sebagai orang-orang yang bila Allah perintahkan untuk mendirikan solat, ya kita solat. Bila Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, ya kita puasa. Perintah-perintah Allah kita laksanakan sedapat mungkin. Tegahan-tegahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan seberapa mungkin. Walhamdulillah, tergolong kita mudah-mudahan dalam golongan orang-orang yang benar-benar beriman. Kita tidak merasakan bahawa kejadian ataupun peristiwa kiamat ini yang berlaku ini kita dah tiada lagi. So, apakah ayat-ayat peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun pengkhabaran daripada Allah ini tak relevan buat kita? Tak ada pengajaran yang dapat kita timba daripada firman-firman Allah ini? Ini ayat-ayat cuma sesuai untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang tak beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan penuh insaf kita maklum bahawa orang-orang kafir tak baca Quran. Pengkhabaran ataupun peringatan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran ini, mungkin mereka tak menjenguknya pun. Mungkin mereka tidak mengetahuinya pun. Ataupun bila mana dikhabarkan kepada mereka, kalaulah dinamakan orang-orang kafir, orang-orang yang enggan, orang-orang yang tak mahu, yang tak nak, bila diajak dia tak nak, orang-orang ini akan buat aja, buat tak tahu aja. Maka itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan penuh insaf sebagai orang-orang beriman, kita tetap merasakan bahawa mesti ada pesanan-pesanan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada kita untuk kita menghayati pesanan-pesanan, pengkhabaran yang digambarkan, peringatan yang diberikan, menerusi ayat-ayat tentang kiamat ini, gambaran apa yang akan berlaku tentang kiamat ini. Ianya juga relevan kepada kita, iaitu setidak-tidaknya untuk kita buat persiapan bahawa apakah nanti bekalan kita bila fenomena kiamat ini semuanya berlalu. Kita sedia maklum jamaah yang dirahmati Allah, kiamat berlaku hanyalah satu fasa yang sementara. Sebagaimana hidup kita di atas muka bumi Allah ini,
Hidup kita juga sifatnya sementara, dan selepas ini kita akan mati, dan bila kita mati kita akan dibangkitkan kembali. Itu semuanya sementara. Mahkamah Allah Subhanahu wa taala, neraca timbangan amal baik dengan amal tak baik, semuanya adalah sementara. Yang kekal abadi, yang menjadi kehidupan selama-lamanya adalah selepas itu, iaitu sama ada kita dipersilakan untuk ke syurga Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongannya, Allahumma amin. Ataupun kita dicampakkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka itu, bila surah Al-Infitar ini, ayat-ayat pertamanya memberikan gambaran tentang apa yang nantinya akan berlaku bila kiamat ini terjadi, setidak-tidaknya kita mengambil suatu pengajaran agar apakah persiapan-persiapan kita sebagai orang-orang yang beriman ini untuk kita bawa bila dihadapkan di mahkamah Allah, yang mana akhirnya kita mengharapkan agar kita ini ditempatkan di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang musyrikin Quraisy, sewaktu surah Al-Infitar ini diturunkan kepada mereka buat pertama kali, kerana surah ini, surah Al-Infitar ini tergolong dalam golongan surah-surah Makkiyah, iaitu surah-surah yang diturunkan di Makkah sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita dah maklum bahawa surah-surah Makkiyah, surah-surah yang pertama kali Nabi bacakan kepada orang-orang Makkah, di mana orang-orang Makkah ini masyarakatnya adalah orang-orang yang antara lain tidak percaya adanya kehidupan selepas kematian. Mereka menolak adanya apa yang dinamakan kehidupan akhirat. Sebab itu, banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak memperbetulkan salah tanggap mereka, ataupun setidak-tidaknya memberi kesedaran kepada mereka bahawa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan kehidupan akhirat adalah kekal abadi. Namun sebelum kehidupan yang kekal abadi, sama ada di syurga atau di neraka, akan berlakunya kehidupan. Manusia akan dibangkitkan. Dan sebelum manusia dibangkitkan, alam yang indah ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemilik segala-galanya. Maka itulah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, surah Makkiyah banyak ayat-ayatnya berkisar dalam soal-soal akidah, termasuklah dalam isu adanya apa yang dinamakan kiamat, adanya apa yang dinamakan kehidupan di akhirat. Maka dalam sejarah, surah ini adalah surah yang ke-82 diturunkan. Diturunkan selepas surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ini juga merupakan salah satu surah yang boleh kita dapat dalam juz ke-30, juz amma ini. Dan topik utama bagi surah Al-Infitar yang sedang kita perkatakan adalah hari akhirat dan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengannya, sebagaimana yang disebutkan. Marilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyelongkar beberapa ayat yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu kejadian-kejadian dan peristiwa yang akan berlaku bila
kiamat ini datang. Firmanullah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza as-samaa'u fatarat. Apabila langit itu terbelah. Wa idzal kawakibu intatharat. Dan apabila al-kawakib, bintang-bintang, gugur bertaburan. So ini ayat 1 dan 2. Ayat ketiga, wa idzal biharu fujjirat. Dan apabila lautan, al-bihar ini lautan dalam lafaznya jamak, iaitu plural, iaitu apabila lautan pecah bercampur baur. So dalam huraian nanti akan kita lihatlah, tak akan ada nanti dapat dinamakan Indian Oceans, Atlantic Oceans dan sebagainya bila dah bercampur baur. Ayat keempat, wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Kubur-kubur dibongkarkan. Memang bagi sesetengah negara, termasuk negara kita di Singapura ini, kubur-kubur biasa dibongkar selepas satu tempoh yang ditetapkan. Sebab kita sedia maklum, negara kita ini sebuah negara yang kecil, di mana muka buminya ini amat terbatas, tanah-tanah amat terbatas. Jadi ianya perlu berubah, dan kita ini pula, kita sedia maklum, dalam keadaan yang hidup sentiasa berubah-ubah. Kadang satu kawasan amat diperlukan untuk projek dan pembangunan yang lain dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan bila kubur-kubur ini dibongkar pada ayat keempat surah Al-Infitar ini, maksudnya lain. Bukan kubur-kubur dibongkar kemudian dipindahkan tulang belulang yang ada itu untuk disatukan dengan kubur-kubur yang lain, seperti mana yang berlaku di beberapa negara. So gambaran demi gambaran yang Allah berikan. Ayat 1, apabila langit terbelah. Ayat 2, apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Ayat 3, apabila lautan pecah bercampur baur. Ayat 4, apabila kubur-kubur ini terbongkar. Maka jawapan bagi peristiwa-peristiwa ini semua, mesej yang ingin disampaikan adalah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Bila kejadian-kejadian 4 ini berlaku, ini dalam surah Al-Infitar ayat 1 hingga ayat 4. Langit bagaimana keadaannya, lautan bagaimana keadaannya, kubur-kubur bagaimana keadaan dan sebagainya. Bila semua ini berlaku, alimat nafsum ma qaddamat. Tiap-tiap orang akan mengetahui apa yang telah ia kerjakan. Apa yang telah ia kerjakan, wa akharat, dan apa yang ditinggalkan. Apa yang dia buat masa hidup di dunia, wa akharat, dan apa yang ia tinggalkan. Maksudnya adalah hasil, kesan daripada apa yang dibuat di dunia ini nantinya akan dibawa untuk diperhitungkan di akhirat nanti. Nah, ini ayat kelima jamaah yang dirahmati Allah.
Secara tidak langsung ianya memberikan gambaran kepada kita seperti mana yang disebutkan di awal tadi, bahawa gambaran demi gambaran apa yang berlaku pada kiamat ini hanyalah merupakan satu fasa sementara. Bila selesai ini semua, gunung telah lebur, bila mana bumi telah mengeluarkan isinya, langit jatuh berkeping-keping, pecah dan sebagainya, maka bila semua ini dah berlalu, akhirnya adalah apa yang kita bawa yang menjadi ibarat bekalan untuk kita persembahkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah 5 ayat pertama yang menjadi gambaran pertama ataupun kelompok pertama pada surah Al-Infitar ini. InsyaAllah kita akan menyelongkar firman demi firman, ayat demi ayat, satu persatu dalam apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya apakah pesanan-pesanan yang perlu kita ambil kira, yang wajar kita hidupkan bagi jiwa yang dah Allah selitkan, sematkan iman ke dalamnya, bagi hati yang senantiasa ingin tunduk kepada Allah. Apakah pesanan-pesanan ini? InsyaAllah ini akan sama-sama kita hayatinya dalam pertemuan-pertemuan dan siaran-siaran yang akan datang. Sila ikutilah bersama insya-Allah. Terima kasih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah atas kesudian bersama-sama. Maka dalam pertemuan sulung berkenaan dengan surah Al-Infitar ini, kita cuma hanya setakat mengambil gambaran awal serta pengenalan tentang surah Al-Infitar ini, surah yang di mana di awal tadi disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jika sekiranya kamu ingin merasakan, ingin melihat hari kiamat berlaku depan mata kepala kamu sendiri, maka bacalah 3 surah ini, termasuklah surah Al-Infitar yang sedang kita perkatakan. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus saling doa mendoakan bersama untuk kesejahteraan kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.